Hello，同学们，大家好，我是解顾 JD 玉成老师，又是长知识的时候了。在这个影片里，老师会和同学们分享 Sejarah Tingkatan 5 Bab 6 Pengukuhan Negara dan Bangsa Malaysia 巩固国家和马来西亚民族。这一次呢，我会讲解 Bab 6.5 的 Perjanjian Malaysia 19631963年马来西亚协定。首先，我们先来了解什么是 Akta Malaysia。Akta Malaysia ialah akta yang memperuntukkan penggabungan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah dan Singapura, yang seterusnya dinamai Malaysia。它是一项将马来亚联合邦、沙拉越、沙巴和新加坡合并并组成马来西亚联邦的相关法律。Soalan pertama, jelaskan peristiwa yang membawa kepada pembentukan Akta Malaysia。解释成立马来西亚法令的事件。4 markah, 4分。Peristiwa pertama, Perjanjian Malaysia telah ditandatangani di London pada 9 Julai 1963。马来西亚协定于1963年7月9日在英国伦敦签约。Peristiwa kedua, Ratu Elizabeth II telah memperkenankan Akta Malaysia yang diluluskan oleh Parlimen Britain。由英国议会所批准的马来西亚法令获得英国女皇伊丽莎白2世的御准。Peristiwa ketiga, Perjanjian Malaysia diluluskan oleh Parlimen Tanah Melayu, Dewan Perhimpunan Singapura, Majelis Undangan Sarawak dan Majelis Undangan Sabah。马来西亚协定被这些国会和州议会批准。Seterusnya, peristiwa keempat, Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan Akta Malaysia pada 26 Ogos 1963。最高元首于1963年8月26日批准了马来西亚法令。最后，Negara Malaysia ditubuhkan secara rasminya pada 16 September 1963。马来西亚于1963年9月16日正式成立。Soalan kedua, terangkan perkara dalam Akta Malaysia yang dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia。解释被列入马来西亚宪法的马来西亚法令事项。8 markah, 8分。Perkara pertama, semua urusan hal ehwal luar negara menjadi tanggung jawab Kerajaan Persekutuan。所有外交事务归联邦政府负责。Perkara kedua, agama Islam merupakan agama persekutuan, kecuali Sabah dan Sarawak。回教是联邦的官方宗教，除了沙巴和沙捞越。Perkara ketiga, agama lain bebas diamalkan，其他宗教可以自由实践。Perkara keempat, bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan，国语成为国家的官方语言。Perkara kelima, bahasa Inggris dan bahasa lain masih boleh digunakan。英语和其他语言还可以使用。Perkara keenam, bahasa Inggris merupakan bahasa rasmi bagi negeri Sabah dan Sarawak sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia。沙巴和沙拉越从马来西亚成立日开始，至10年内的官方语言是英语。Perkara ketujuh, Sabah dan Sarawak diberikan kuasa mengawal hal ehwal immigration dan perkhidmatan awam。沙巴和沙拉越有权利管理各自的移民事务和公共服务。Perkara ke-8, Sarawak memperoleh 24 kerusi, Sabah 16 kerusi, dan Singapura 15 kerusi bagi perwakilan parlimen。沙拉越获得24个代表国会的议席，沙巴16个议席，而新加坡15个议席。Perkara ke-9,
rakyat Bumiputra di Sabah dan Sarawak mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu. 沙巴和沙拉越的原住民享有和马来亚联邦的马来人同等地位。Soalan ketiga, huraikan tuntutan Sarawak dan Sabah sebagai syarat untuk menyertai Malaysia. 分析沙拉越和沙巴的要求，以加入马来西亚。4 markah。这题是4分，但是我也会讲解其他的法大。Sarawak dan Sabah telah mengemukakan tuntutan yang mengandungi 20 syarat yang dikenali sebagai Perkara 20。沙拉越和沙巴发表的要求包含了20个条件，被称为 Perkara 20。Perkara 20 mengenaraikan tuntutan Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia oleh Jawatan Kuasa Antara Kerajaan JAK。 JAK 在 Perkara 20内列出了沙拉越和沙巴的要求，以便被列入马来西亚宪法。Tuntutan tersebut dapat melindungi hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah。 这些要求可以保护沙拉越和沙巴人民的权益。Terdapat sedikit perbezaan antara pembahagian kuasa bagi Sarawak dan Sabah dengan negeri-negeri di Semenanjung Tanah Melayu。 沙拉越和沙巴的权力分配与马来半岛其他州属有些许的不同之处。 Sarawak 和 Sabah 拥有 hak wilayah asingan 区域分离权。 Perkara yang disentuh 被涉及的事项包括 Ketua Negeri 州长， Bahasa kebangsaan 官方语言， Agama Islam 回教， Kedudukan istimewa penduduk asal negeri 原住民的特别地位， Hal ehwal immigration 移民事务， Kerakyatan 公民权， Peruntukan keuangan 财政配额及 pelajaran 教育。 现在我们来总结 Bab 6。 Pembentukan Malaysia berjaya menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dengan negeri-negeri berjiran demi kepentingan bersama。 马来西亚的成立成功把马来亚联邦和邻近州属联合起来，以达到共同利益。 Perjanjian Malaysia 1963 telah mengambil kira kepentingan semua negeri anggota demi mewujudkan kesejahteraan dan perpaduan rakyat。 1963年的马来西亚协定考虑到所有成员州属的利益，以创造繁荣和人民团结。 Namun, Singapura berpisah dari Malaysia 2 tahun kemudian atas sebab tertentu。 但是新加坡因为某种原因在2年后脱离马来西亚。好了，今天的分享到这里结束了。喜欢我们影片的同学们，记得点赞、订阅或 subscribe Cikgu JD 玉成老师，记得要分享哦。我们下个影片见。